Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar tingkatan 4. Hari ini cikgu akan sambung topik baru, bab yang ketujuh tentang koordinasi badan. Okey. Jadi cikgu nak kamu refer buku teks kamu rujuk buku teks kamu muka surat 142. Okey, topik ini bermula dengan muka surat 142. Okey, kerana slide cikgu mungkin tak begitu jelas, jadi saya harap kamu dapat buka buku teks masing-masing. Okey, sebelum cikgu mula, cikgu nak terangkan sikit apa maksud koordinasi badan. Ini maksud definisi ni tak ada dalam buku teks. Jadi kamu dengar baik-baik. Apa itu koordinasi badan? Koordinasi badan ialah penyelarasan gerak balas badan kita terhadap sebarang rangsangan di sekeliling kita. Maksudnya, badan kita ni kalau diberikan rangsangan, dia akan menghasilkan tindak balas. Contohnya, badan kita sekeliling kita suhunya meningkat kan, rasa panas kan lah, suhu meningkat kan. Jadi apa yang berlaku, badan kita pun bergerak balas menghasilkan peluh. Itu contoh dia. Itu apa yang kita maksudkan sebagai koordinasi badan. Penyelarasan gerak balas badan kita terhadap rangsangan dari sekeliling kita. Itu ialah koordinasi badan. Okay, seterusnya kita lihat kepada sistem endokrin. Sistem endokrin manusia dan fungsinya. Okey, kita lihat dalam badan kita ada satu sistem, namanya ialah sistem endokrin. Okey, sistem endokrin ni ialah sistem dalam badan yang mengkoordinasi fungsi badan yang melibatkan bahan kimia. Okey, maknanya dalam badan kita sistem endokrin ni dia menyelaras fungsi badan dan dia melibatkan bahan kimia, mengkoordinasi fungsi badan dan dia melibatkan bahan kimia. Okey, sekarang kita tengok satu situasi. Situasi di mana ada seorang pelajar. Kalau kamu tengok ada persoalan di situ, cikgu tak bacalah persoalannya, kamu baca sendiri. Tapi cikgu terus pergi pada gambar. Okey, dalam gambar ni ada seorang pelajar, dia terserempak dengan seekor ular. Apa yang dia rasa? Apa yang kamu rasa? Cikgu nak tanya kamulah. Dia tak dapat rasa kan? Apa yang kamu rasa bila kamu nampak seekor ular? Apa yang kamu bila kamu nampak seekor ular, kamu akan rasa, biasanya akan rasa takut. Semua orang takutlah nampak ular, tak adalah nak duduk diam je. Jadi biasanya orang nampak ular dia akan lari kan? Dia akan lari sebab rasa takut. Okey. Jadi itu ialah di mana badan kita telah dirangsang ataupun diri kita telah dirangsang. Nampak ular rasa takut dan kita akan lari. Itu secara umumnya. Okey, kita tengok secara detail apa yang berlaku sebenarnya kepada badan kita. Okey, bila nampak ular dah lah lari, takut, lari. Lepas tu lari laju pula tu kan. Kenapa boleh laju? Macam mana badan kita boleh lari dengan begitu laju sekali? Kat sini sebenarnya apa yang berlaku ialah dalam badan kita tadi kita kita ingat balik ada kelenjar endokrin, dan kelenjar endokrin tadi telah merembeskan hormon. Bila hormon tadi dirembeskan, akan berlakunya peningkatan. Yang pertama, denyutan jantung, kadar pernafasan, tekanan darah, aras glukosa darah dan juga kadar metabolisme meningkat. So ada 5 perkara yang meningkat apabila kamu rasa takut kan. Okey, so 5 perkara yang ditunjukkan tu dia akan meningkat. Denyutan jantung meningkat, kadar pernafasan meningkat, tekanan darah meningkat, aras glukosa darah meningkat dan kadar metabolisme pun meningkat. Okey, apa kesannya kepada badan kita? Kesannya ialah bila denyutan jantung meningkat, pastilah jantung akan mengepam lebih banyak darah ni. Bila kadar denyutan jantung meningkat, dia akan mengepam lebih banyak darah dan membekalkan lebih banyak oksigen dan glukosa ke otot. Okey, mana datang glukosa? Adalah kan dalam aras darah, dalam darah tadi kamu dah tengok kan. Glukosa ada dalam darah kan. Jadi bila jantung pam dengan laju, so jantung tadi akan bekalkan banyak darah dan dia akan bekalkan mengepam banyak darah dan dia bekalkan
oksigen dan glukosa ke otot. Jadi otot kamu akan dapat banyak tenaga. Kerana ketakutan tadi, jantung mengepam banyak darah, badan kamu dapat banyak oksigen, dapat banyak glukosa dan otot akan dapat banyak tenaga. Glukosa tu apa? Ingat lagi? Glukosa tu ialah sejenis gula yang memberikan tenaga kepada badan kita. Okey. Dalam masa ini juga, badan kita juga banyak menukarkan glikogen menjadi glukosa. Kan, dalam badan kita ada glikogen dan glikogen ini akan bertukar menjadi glukosa. Bila glukosa banyak dalam darah, maka kita dapat banyak tenaga. Bila dapat banyak tenaga, dapatlah kita lari dengan laju. So itu apa yang berlaku. Ataupun contoh lain lah, ni mungkin kamu tak nampak. Kamu tengah berenang-berenang dekat laut. Tiba-tiba kamu nampak seekor jerung. Kamu pun tanpa disedari kamu dapat berenang dengan begitu laju. Kenapa? Sebab inilah rasa ketakutan tadi. Nampak jerung, rasa takut dan dia menyebabkan hormon merimbis. Dan kamu dapat berenang dengan laju. Ataupun orang yang tak pernah tak biasa panjat pokok tapi rasa takut, dia boleh panjat pokok. Kenapa? Kerana hormon dirembiskan dan dia merangsang keadaan-keadaan ini. Dan dia akan boleh buat perkara yang kadang-kadang dia tak sangka pun dia boleh buat, kan. Boleh panjat pokok ataupun dia boleh lari dengan laju, berenang dengan laju. Sebab badan kita tadi menerima banyak oksigen, banyak tenaga, glukosa tadi. Itu ialah cerita tentang tindak balas badan kita terhadap rangsangan. Sekarang kita lihat sistem endokrin. Kita lihat sedikit cerita tentang sistem endokrin, kelenjar endokrin. Kita lihat sistem endokrin ini dia berfungsi sebagai penghantar maklumat ke seluruh badan. Macam mana dia hantar maklumat? Dia menggunakan hormon. Apa tu hormon? Hormon ialah sejenis bahan kimia organik yang dirembeskan oleh kelenjar khas yang dikenali sebagai kelenjar endokrin. Hormon ialah sejenis bahan kimia yang dirembeskan oleh kelenjar khas yang dikenali sebagai kelenjar endokrin. Saya rasa semua orang biasa, kan, sebut perkataan hormon-hormon. Hormon ni ialah sebenarnya sejenis bahan kimia dan bahan kimia tu ada dalam badan kita. Itu ialah cerita sedikit tentang hormon. Sekarang kita tengok kelenjar. Kelenjar ini ialah kelenjar tanpa duktus. Kerana hormonnya tidak dibawa melalui duktus tapi dirembeskan secara terus ke dalam sistem peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh badan. Apa tu kelenjar tanpa duktus sebenarnya? Kelenjar tanpa duktus ialah kelenjar tanpa saluran. Dia tak ada saluran, tapi macam mana dia diedarkan ke seluruh badan? Hormon-hormon ni tadi akan masuk ke dalam darah. Jadi dia akan ikut darah tadi mengalir, so hormon ini akan ikut darah. Peredaran darah tadi, dan dia dapat diedarkan ke seluruh badan. Tu maksudnya kelenjar tanpa duktus, maksudnya apa? Kelenjar yang tak ada saluran. Jadi hormon-hormon ini dibawa ke seluruh badan melalui peredaran darah. Seterusnya kita lihat satu jenis hormon yang boleh mempunyai lebih daripada satu satu organ sasaran. Satu jenis hormon boleh mempunyai lebih daripada satu organ sasaran. Maksudnya organ yang bergerak balas terhadap hormon tu boleh lebih daripada satu. Boleh lebih daripada satu. Tu dia cikgu highlightkan. Kalau cakap tak nampak, kan. Satu jenis hormon dia boleh mempunyai lebih daripada satu organ sasaran.
Okay, so maksudnya kalau hormon tu dirembeskan, organ yang bergerak balas terhadap hormon tu boleh lebih daripada satu. Okay, boleh lebih daripada satu. Okay, so faham kadang-kadang cikgu ni nak terangkan belit-belit rasa ayat lidah kan. Kalau nampak kamu senang sikit nak cerita, bila tak nampak ni payah itulah cerita Okay, sekarang kita lihat kelenjar endokrin. Okay, kelenjar endokrin ni lagi tak jelas ni pada muka surat 145. Tolong refer buku teks kamu. Okay, kita lihat cara koordinasi hormon bertindak. Okay, cara koordinasi hormon bertindak. Okay, right, seterusnya tu ada rajah kat bawah kan. Ada rajah tu kan, rajah 7.2. Tapi sebelum tu kita cerita sedikit hubungan antara kelenjar ataupun ciri-ciri, ciri-ciri hormon kat situ ciri-ciri hormon kat situ. Right. Okay, kita lihat. Yang pertama kita mula dengan kelenjar endokrin. Kamu tahu kelenjar endokrin tadi cikgu dah terangkan ialah kelenjar tanpa duktus. Kemudian dia berfungsi untuk mengkoordinasi aktiviti badan dengan bergerak balas terhadap rangsangan daripada persediaan. Ini cikgu dah terangkan. So cikgu tak mau sentuh lagi. Sekarang kita lihat. Okey, apabila kelenjar endokrin merembeskan hormon. Okey, merembeskan hormon. So hormon tadi dia akan apa? Okey, yang pertama sekali dia akan merangsang fungsi tisu atau organ khusus. Okey. So hormon tadi dia akan merangsang fungsi tisu atau organ khusus. Okey, itu yang pertama. Alright, contohlah nanti kita akan cerita lagi sebenarnya pasal ni sebab tu cikgu tak nak cerita sangat. Okey, contohnya sekiranya badan kamu ada banyak gula. Okey, kamu makan banyak gula, makan gula. So kamu punya pankreas kamu dapat kesan kan? Dapat kesan ada banyak bila badan kamu dapat mengesan ada banyak gula dalam darah. So pankreas tadi akan menghasilkan banyak insulin. Apa fungsi insulin tadi? Untuk menetralkan gula dalam darah. Kat situ nampak tak? Badan kita dirangsang dan juga badan kita memberikan semula tindak balas. Kenapa? Supaya bila badan kita tak seimbang, dia akan kembali semula seimbang dan normal. Itu contoh dia. So macam itulah berlakunya. Okay, so itu yang dia kata merangsang. Apa yang cikgu ceritakan tadi ialah merangsang fungsi tisu atau organ khusus tadi. Okey, yang kedua, dirembeskan dalam kuantiti yang sedikit, tak payah nak terangkan banyak. Yang ketiga, kesannya adalah lama. Okey, dan hormon ini pula dia adalah sejenis protein. Okey, dan gerak balasnya adalah perlahan. Okey, seterusnya hormon dibawa oleh peredaran darah. Tadi sebab dia tanpa duktus kan. Jadi dia dibawa oleh peredaran darah. Jadi organ sasaran tadi mempunyai reseptor yang sesuai yang boleh mengenal dan bergerak balas terhadap hormon yang tertentu. Okey. Organ sasaran mempunyai reseptor yang sesuai yang boleh mengenal dan bergerak balas terhadap hormon yang tertentu. So hormon ni dia ada organ sasaran. Tadi cikgu dah cerita ada setengah hormon tu, satu hormon dia boleh banyak organ sasaran dia. Okey, ada yang lebih daripada satu. Okey, sekarang kita lihat gambar ni. Okey, dalam gambar ni. Alright, gambar ni menunjukkan satu apa? Kamu nampak satu salur darah. Lepas tu kamu nampak, okey, kat sini tunjuk apa? Salur darah satu. Ni salur darah kan? Nampak tak? Yang kedua ada sel kelenjar endokrin. Okey,
dan ini ialah sel organ sasaran. Ni ialah sel organ sasaran. Okey, so kat sini contohnya. Okey, kelenjar endokrin tadi dia menghasilkan hormon. Okey, dan hormon ini telah dibawa oleh darah. Okey, dibawa oleh darah sampailah dia terjumpa organ sasarannya. Okey, sel organ sasarannya dan so dia memberikan dah dirangsang dan dia telah memberikan tindak balas. Okey, faham sekali lagi. Kat sini ada contoh. Contohnya ada satu sel kelenjar endokrin tadi dia merembeskan hormon. Okey, bila dirangsang dia akan merembeskan hormon. Hormon tadi dibawa oleh darah. Kemudian hormon tadi bila dia akan pergi pada sel organ sasarannya. Faham tak Faham tak cikgu rasa mudah saja ni, gambar ni memudahkan kamu untuk faham. Gambar ni memudahkan untuk kamu faham. Okey. Seterusnya, kita lihat kelenjar endokrin utama dan kedudukannya dalam badan. Okey. Kat sini kalau kamu tengok ada berapa jenis kelenjar endokrin dalam badan kita yang utama. Okey, ada berapa kelenjar endokrin utama dalam badan kita? Okey, so ada 6 kesemuanya. Okey, ada 6 kesemuanya. Okey, kita lihat. Okey, yang pertama sekali, nama kelenjar yang pertama. Namanya ialah kelenjar pituitary. Kat mana letaknya kelenjar pituitary? Kelenjar pituitary terletaknya dekat otak. Nampak otak? Ataupun dekat bawah ni dia lebih jelas lagi. Kelenjar pituitary berada di otak. Okey. Dan saiz kelenjar pituitary ni sangat kecil. Dia sangat kecil. Dikatakan dia sebesar biji kacang. Sebesar biji kacang kecil sahaja. Okey. Tapi walaupun dia kecil, letaknya kat mana? Kita lihat. Dia terletak di bawah cerebrum. Mana dia cerebrum? Cerebrum yang ni berlipat-lipat. Ni dia. Alamak. Okey, ni cerebrum. Jadi dia terletak di bawah cerebrum. Okey. Jadi kelenjar ini juga dikenali sebagai kelenjar induk. Dia sama dengan ni. Tak nampak. Okey, juga dikenali, lagi tak nampak. Dia juga dikenali sebagai kelenjar induk. Kelenjar pituitary ni dia juga dikenali sebagai kelenjar induk. Dan dia menghasilkan hormon yang mengawal kelenjar endokrin yang lain. Sebab tu ada setengah, kalau bahasa Inggeris lah, dia panggil master gland, kan? Dia mengawal kelenjar endokrin yang lain. Terletaknya dekat kepala, kecil saja tapi dia kawal kelenjar endokrin yang lain. Itu yang pertama, kelenjar pituitary. Kita perkenalkan dulu, nanti cikgu akan cerita kemudian tentang fungsinya. Tentang fungsinya. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua kat sini ialah ovari. Okay, so ovari ni hanya untuk perempuan sahaja. Kat mana letaknya? Ovari terletak dalam ruangan pelvis. So saya rasa tak payah terang banyak-banyak kat mana adanya ovari ni. Rasanya walaupun kamu lelaki, kamu tahu kat mana letaknya ovari. Okay? Dan ovari ini hanya ada pada seorang perempuan, terletak di dalam ruangan pelvis. Itu ovari. So kat sini nampak? Terletak dalam ruangan pelvis. Itu ialah ovari. Ovari ingat hanya untuk perempuan saja, lelaki tak ada ovari, lelaki ada yang lain. Okey, seterusnya yang ni ialah kelenjar thyroid. Kelenjar thyroid.
Kelenjar thyroid ni terletak di bahagian hadapan trakea. Ni kamu ataupun senang cakap terletaknya dekat leher kamu dekat leher. Dekat leher kamu. Kelenjar thyroid ni terletaknya dekat leher. Kat sini tak nampaklah gambarnya kan, dia scan ni. Ni dekat sini. Dia terletaknya dekat leher. Okey. Kelenjar thyroid ni juga dikatakan selalu kalau dulu-dulu saya nak ingat, cara saya nak ingat ialah kalau kelenjar pituitary bentuk dia macam kacang ataupun saiznya sebesar biji kacang, kalau thyroid ni pula dia seolah-olah nampak macam rama-rama. Macam rama-rama ataupun kupu-kupu. Okey, dia terletak pada bahagian trakea dan bentuk dia macam bentuk rama-rama. Itu ialah kelenjar thyroid. Seterusnya ialah kelenjar adrenal. Okey, kat mana letaknya? Dia terletak di bahagian atas ginjal. Okey. Dan kelenjar adrenal ini kalau kamu tengok bentuk dia macam bentuk piramid. Bentuk dia macam piramid. Itu ialah kelenjar adrenal. Seterusnya pankreas. Pankreas pula terletak di belakang perut. Dan bentuk pankreas ni kalau kamu tengok betul-betul nampak macam bentuk daun kan. Dia macam bentuk daun. Itu pankreas. Dan yang terakhir ialah testis. Testis ni hanyalah untuk lelaki. Yang tak nampak kat sini. Okey. Dia hanyalah untuk seorang lelaki. Jadi total bagi manusia normal dalam badan dia hanya ada 5. Walaupun sekarang kita belajar 6, dia ada 5 saja. Sebab lelaki yang lain untuk yang pituitary, thyroid, adrenal dengan pankreas semua orang ada. Tapi bagi lelaki dia ada testis, bagi perempuan dia ada ovari. Itu ialah kelenjar-kelenjar utama yang ada dalam badan kita. Okey, jadi sekarang cikgu teruskan lagi. Okey, kita lihat fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin. Okey, kita mula dengan atas kelenjar pituitary. Kat mana adanya letaknya ni? Kelenjar pituitary ni terletaknya dekat otak tadi kan. Dia dekat otak tadi. Okey, right. Kelenjar pituitary ni dia merembeskan hormon, ada 2. Yang pertama ialah hormon ADH ataupun antidiuresis hormon. ADH. Okey, antidiuresis hormon ataupun hormon antidiuresis. Apa fungsi ADH ni? Dia mengawal kuantiti air yang diserap semula oleh ginjal. Mengawal kuantiti air yang diserap semula oleh ginjal. Okey, itu ialah hormon antidiuresis. Okey, yang kedua hormon pertumbuhan. Okey, GH, growth hormone lah. Okey, yang pertama dia merangsang pertumbuhan di peringkat kanak-kanak. Selalunya pertumbuhan ni ia lebih kepada pertumbuhan tulang. Dia lebih kepada pertumbuhan tulang lah. Sebab tu kalau sekiranya kanak-kanak tu daripada kecil dia punya hormon pituitary ni, hormon pertumbuhan ni dia sikit dia akan jadi kerdil. Kalau terlebih sangat dia akan jadi terlalu tinggi ataupun kita panggil giantism. Okey, giantism. Okey, kalau kurang dia akan jadi kerdil sebab tulang dia tidak membesar. Kalau terlebih pula tulang dia terlebih kan, pertumbuhan tulang dia terlebih, jadi dia jadi terlebih tinggi ataupun giantism. Okey, itu untuk kanak-kanak. Yang kedua, bagi orang dewasa dia mengekalkan komposisi badan yang sihat bagi orang dewasa. Okey, dan juga mengekalkan jisim, otot serta jisim tulang bagi orang dewasa. Okey, bagi orang dewasa dia mengekalkan komposisi badan. Dan juga yang kedua, mengekalkan jisim otot serta jisim tulang. Itu ialah untuk kelenjar pituitary. Okey, yang kedua ialah kelenjar thyroid. Nama hormon yang dirembeskan namanya ialah thyroxina. Okey, fungsi dia
mengawal kadar metabolisme badan, mengawal, ni tak nampak kat sini, kena tengok buku teks, mengawal pertumbuhan dan perkembangan fizikal dan mental bagi kanak-kanak. So kat sini dia mengawal kadar metabolisme. Okay, kalau cikgu nak terangkan kadar metabolisme takut panjang sangat kita punya video, jadi kamu carilah apa maksud kadar metabolisme. Okey. Okey, jadi setiap orang kadar metabolismenya tak sama. Tu tak boleh cerita lagi lah kat sini, kita cerita lain lah. Okey, so cikgu teruskan lagi. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ni dia merembeskan satu hormon namanya adrenalina. Okey. Dan dia menyediakan badan kita untuk bertindak dalam keadaan kecemasan. Ni yang ingat tak tadi apa? Yang ini dia yang kita mula-mula tadi. Bila nampak apa? Nampak apa tu tadi? Ular kan? So kelenjar adrenalina ni tadi akan dirembeskan. Jadi dia akan meningkatkan kadar metabolisme, meningkatkan kadar denyut jantung, meningkatkan aras glukosa dalam darah, membesarkan saiz anak mata. Yang ni tadi, bila rasa takut biasanya kita akan hormon adrenalina tadi akan dirembeskan. So cikgu dah ceritalah tadi kesannya kat depan kan. Apa kesannya apabila hormon adrenalina ini dirembeskan. Seterusnya, pankreas. Pankreas menghasilkan hormon namanya insulin. Ni pun cikgu dah cerita sikit tadi. Insulin ini dia mengawal aras glukosa dalam darah dengan menukarkan glukosa yang berlebihan menjadi glikogen dan disimpan dalam hati. Kan? Ni insulin pula fungsi dia tukar glukosa jadi glikogen. Dia opposite dengan adrenalina kan. Okay, sebab tu bila badan kita dikesan ada banyak gula, cikgu dah cerita tadi. Ada banyak gula dalam badan, nanti insulin akan dirembeskan. So dia akan menetralkan ataupun dia menukar sebenarnya. Cikgu sebut tadi menetralkan. Okey. Cikgu detailkan lagi kat sini. Sebenarnya macam mana keadaan tu berlaku, di mana daripada glukosa ni dia bertukar menjadi glikogen. Ni lebih detail lah daripada yang cikgu cakap tadi. Tadi nak cakap secara umum sahaja. Okey, dan glukosa ni ditukarkan menjadi glikogen dan disimpan di dalam hati. Bukannya kecil hati simpan rasa hati disimpan. Tempat simpan glikogen ni disimpan dalam hati. Nanti bila kita perlukan, tukarlah balik jadi glukosa kan. Macam itulah keadaan dia. Okey, seterusnya ovari. Ovari dia menghasilkan ataupun merembeskan dua hormon. Yang pertama estrogen. Estrogen ni dia mengawal ciri-ciri seks sekunder perempuan. Okey, yang ni cikgu dah cerita juga dalam topik yang lepas. Dalam bab yang lepas cikgu dah cerita tentang ciri-ciri seks sekunder perempuan. Okey, contohnya apa? Perkembangan payudara dan pembesaran pinggul. Estrogen dia mengawal ini. Kemudian estrogen juga merangsang penghasilan ovum. Kemudian estrogen juga menyediakan uterus untuk penempelan embrio. Menyediakan uterus untuk penempelan embrio. Embrio tu apa? Cikgu harap kamu tahulah embrio tu apa. Bila berlaku persenyawaan kan, betul tak? Okey. Jadi seterusnya, ovari juga menghasilkan progesteron. Progesteron ini pula dia punya fungsinya ialah mengekalkan ketebalan dinding uterus untuk penempelan embrio. Penting mengekalkan ketebalan ni. Kalau tak, nanti embrio tak boleh menempel. Okey, so jelas? Okey. So itu ialah ovari. Seterusnya testis. Testis merembeskan hormon testosteron.
Okey, testosteron. Apa fungsi testosteron? Yang pertama, mengawal perkembangan ciri-ciri seks sekunder bagi seorang lelaki. Apa contohnya? Suara yang garau, pertumbuhan misai. So, itu ialah ciri-ciri seks sekunder lelaki. Yang kedua, dia juga merangsang penghasilan sperma. Itu ialah cerita pasal hormon, nama hormon yang dirembeskan dan fungsinya. Okey, nanti pada pelajaran yang akan datang kita akan cerita pula apa kesannya kalau kita kekurangan hormon, sesuatu jenis hormon, ataupun kita terlebih sesuatu jenis hormon. Tadi cikgu dah cerita sikit. Okey, nanti kita akan cerita lagi pada lain kali. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey. Untuk hari ini, latihan kita buat latihan formatif. Okey, praktis formatif muka surat 152. Praktis formatif 7.1 nombor 1, 2, 3 dan 4. Dan dia punya muka suratnya dalam buku teks ialah muka surat 152. Okey, dah siap, dah buat, siap. Snap gambar, hantar pada cikgu. Okey, cikgu akan semak dan kalau ada pembetulan ataupun kurang tepat, cikgu akan beritahu kamu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, boleh tengok buku kerja muka surat muka surat 73 dan juga muka surat 74. Okey, itu ialah latihan dalam buku kerja. Okey, cikgu harap kamu selesaikan dalam buku teks praktis formatif 7.1 muka surat 152 dan dalam buku kerja ialah muka surat aktiviti perbincangan 7.1 muka surat 73 dan juga 74. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana sudi mendengar. Cikgu harap apa yang cikgu buat ni dapat membantu kamu untuk belajar di rumah. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Selamat belajar.